sejahtera dan selamat datang kepada lagi satu episod Can I Tell You Something dalam Bahasa Malaysia. So hari ini kita ada lagi tetamu khas iaitu Encik MFA, seorang pesakit depression yang pernah dirawat di hospital Negara Makitan. Dan pada hari ini beliau ingin kongsikan sedikit pengalaman beliau menggunakan cannabis untuk merawat masalah depresi beliau dan juga pengalaman beliau apabila beliau ditangkap oleh pihak polis. So hari ini kita akan dapat sedikit penerangan daripada seorang pesakit depression, iaitu sekarang masalah mental ni memang adalah satu masalah besar. Baru-baru ni Dato' Andrew Mohan Raj mengeluarkan satu artikel di mana beliau menyatakan bahawa masalah bunuh diri ataupun suicide semakin meningkat di dalam negara dan juga negara luar. So bagi pihak masa dan juga untuk rakyat Malaysia lebih fahami isu ini, kami ingin menjemput Encik MFA untuk memberi lebih penerangan cerita kehidupan beliau. So Encik MFA, terima kasih kerana sudi bersama kita. Selamat sejahtera Encik Arif. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Nama samaran saya MFA. Umur saya 41 tahun. Saya berkahwin, mempunyai 4 orang anak. Masalah kesihatan yang saya alami ialah bipolar disorder, lebih dikenali sebagai depression disorder, salah satu cabang dalam bidang PSY, psikiatrik. Ya, terima kasih Encik MFA. So bagi pendapat anda, apakah jalan hidup anda daripada zaman muda, daripada 1980-an hingga ke sekarang, apakah perbezaan dari segi penggunaan cannabis bagi anda? Sebelum tu saya mula mengalami atau menghidapi sakit lelah dari ketika baby lagi, Cik Arif, sewaktu umur 5 bulan. So mak saya, ayah saya dah berusaha pergi ke hospital kerajaan, hospital swasta dan macam-macam dukun, macam-macam rawatan alternatif, rawatan tradisional. Namun satu perubatan itu pun tidak membantu saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, angkat datuk sebelah bapa saya, keluarga bapa saya, iaitu pakcik kepada bapa saya, datuk bagi saya, dia telah mengenalkan ganja ni kepada mak bapak saya untuk diberikan kepada saya sewaktu saya berusia 5 bulan, bayi 5 bulan, untuk mengguna pakai minyak ganja dan juga herba-herba yang dibuat jadi macam pati-pati paste dalam bentuk ganja. So akar dadah berbahaya, di mana jadual satu, dadah jenis ganja ni diklasifikasikan sebagai dadah sejak tahun 1983. Bagi saya yang lahir lewat tahun 70-an, iaitu tahun 79, ketika saya lahir itu ganja belum lagi dikategorikan sebagai haram atau dadah di Malaysia. So waktu itu saya telah mula mengguna. Baik Cik MFA. So maksudnya penggunaan cannabis ni ataupun ganja dari segi awalnya 19-an sehinggalah sampai 1983, di mana perang di atas dadah dimulakan. Tiada sebenarnya satu halangan ataupun ganja ni bukannya satu yang pelik bagi rakyat Malaysia, terutamanya bagi golongan tua-tua yang tahu gunanya sebagai perubatan. Macam Cik MFA cakap tadi, Datuk kepada Cik telah menyarankan untuk menggunakan paste ataupun macam satu jenis ekstrak daripada cannabis untuk merawat dan juga minyak untuk merawat masalah lelah pada waktu bayi. So memang ramai bayi dan anak-anak muda di luar negara yang memakai perubatan cannabis dengan secara selamat, kerana mereka faham macam mana cara nak gunakannya. So sama juga seperti di sana, kami di Malaysia ingin membantu
rakyat dan juga doktor-doktor dan sebagainya untuk memahami penggunaan perubatan ini. So okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Okay. Dalam pengalaman anda, apakah jenis-jenis ubat hospital yang anda guna dan apakah kesannya kepada kesihatan anda? Cuba bagikan sikit. Saya sebagai seorang Islam, sebagai seorang manusia, saya minta kepada Allah SWT, walaupun orang tu musuh saya tak nak dia melalui sakit atau apa yang saya alami, iaitu depression disorder dan bipolar disorder. Di mana saya disarankan oleh doktor yang so-called doktor profesional ni untuk saya pakai ubat lorazepam, nombor 2 Respidol, nombor 3 olanzapine, nombor 4 ethylene. Dan kadang-kadang apabila berlaku di luar jangkauan atau kelakuan saya, kadang-kadang saya pula terpaksa diberi suntikan Valium. Diorang kata saya agresif lah dan sebagainya. So sebenarnya kesan sampingan yang saya lalui apabila saya makan ubat-ubat ni ialah sungguh sedih. Saya tidak boleh membuat apa saja kerja normal seperti orang biasa. Apabila saya makan ubat ni, saya akan jadi lemah, bodoh, lebih gila sebenarnya, duduk mamai di satu tempat, dan saya rasa kurang productivity. Saya tidak boleh menentukan concentrate dalam apa-apa kerja, walaupun apa pun tak ada Encik Arif. Dan kadang-kadang dia mengganggu my sleeping pattern, mengganggu sleeping pattern saya, mengganggu hubungan antara manusia. Dan sebagai seorang lelaki yang dah kahwin, ianya mengganggu keperluan batin seseorang lelaki apabila memakan ubat-ubat doktor ni yang dosnya atau intipatinya yang tidak diketahui ni, kadang-kadang membuatkan kita bila nak kencing pun tak ada erection, so tak ada erection. Kadang-kadang rasa macam tiada kemampuan seks atau keinginan seks. Kadang-kadang rasa lapar tu tak ada. Apabila kita murung, depression ni, kita susah nak makan, Encik Arif. So ubat-ubat ni sebenarnya tidak membantu saya sebenarnya. Dan kadang-kadang saya rasa hidup saya ni macam bangkai bernyawa lah. Baik, baik Cik. Sebenarnya pengalaman Cik ni ramai yang saya pernah jumpa, di mana mereka menggunakan perubatan seperti lorazepam. Lorazepam ni memang satu perubatan yang dikeluarkan, antara pertama ubat yang dikeluarkan untuk pesakit depression. So izinkan saya tanya Cik MFA, bila sebenarnya waktu anda terkena masalah mental ni, sebenarnya apakah punca utama dia? Okey. Semuanya terjadi pada tahun 2000. Apabila saya telah terlibat dalam satu kemalangan motosikal besar saya aksiden di Federal Highway. Dalam aksiden tu, kesan selepas aksiden tu sampai sekarang saya alami, iaitu hentakan yang kuat kepada kepala saya, di mana kepala saya terhentak kepada divider jalan raya, dan helmet saya tak retak, Encik Arish, tapi kepala saya tak retak, tapi cuma gegaran yang kuat. Dan mata sebelah kiri saya ada tempat impact dia, dan ada luka dekat bawah pipi saya, kening saya ni. Dan dua batang gigi depan saya ni patah, Encik Arish, patah aksiden bertembung ni. Dan muka saya dah bengkak. Tulang rusuk saya patah 3, kaki kiri saya patah, dan memang susah, Encik Arish. So akibat daripada aksiden tu lah, the post trauma of the accident inilah yang membuatkan saya kadang-kadang saya rasa sakit kepala, terlampau sangat sakit kepala. Kadang-kadang pandangan saya boleh jadi kabur atau buta sementara dalam masa 5 minit, 10 minit saya boleh jadi buta sementara. Dan
apabila doktor memberi ubat-ubat yang doktor memberi itu cuma seketika itu sahaja. Untuk jangka masa panjang tidak membantu saya. So, dan disebabkan saya pakai minyak ganja ni dari usia baby lagi, Encik Arif, biasanya ubat-ubat yang kerajaan ke ubat-ubat doktor biasanya tidak banyak berfungsi kepada tubuh badan saya. Contohnya antibiotik, macam-macam painkiller ni tidak serasi dengan badan saya. So, setiap manusia ni mempunyai daya imunisasi yang different, antibiotik yang different. Bukan semua ubat doktor ni boleh membantu. So, apabila saya duduk di rumah dalam keadaan sakit dan sebagainya, kawan saya datang kenalkan saya untuk isap ganja ni. So, bila saya mula isap ganja ni, saya rasa tenang. Sakit saya dah tak ada. Saya boleh makan, saya boleh pergi ke tandas. Bayangkan di luar sana, siapa yang pernah patah tulang rusuk ni, saya nak tanya, nak bersin tu memang payah, nak batuk memang payah, nak pergi tandas buang air besar, nak teran payah, nak baring payah. So, semuanya payah. So, doktor memberi saya jangka masa lama. Dia kata tulang rusuk ni tidak boleh dibalut dengan simen dan mengambil masa. Tapi dengan menggunakan ganja, dalam masa 6 minggu saya dah mula boleh rasa cergas, saya boleh jalan. Dan dalam masa 2,5 bulan saya dah mula buka baju saya ni semua, saya dah boleh berenang, Encik Arif. Saya boleh pergi ke swimming pool untuk buat butterfly swimming. Dan saya mula menjalan tanpa pergi ke kelas fisioterapi. Selanjutnya saya boleh mula jalan untuk praktiskan kaki saya. Kepala saya yang hempak ni, yang terlampau sakit ni, kadang-kadang jadi kabur ni, semua mula jadi normal. So, dekat sini apa yang saya lihat ialah ganja ni ialah sejenis herba atau ubat yang paling mujarab kepada semua manusia di dalam dunia ni. Saya harap kerajaan Malaysia bersiap sedialah untuk mengkaji, bukan mengkeji, dan jangan mengukur sesiapa yang pakai dada atau ganja ni. Mereka patutnya disabitkan sebagai pesakit, bukannya penjenayah. Cik Arif. Terima kasih Encik MFA. Sebenarnya ada banyak poin-poin yang anda nyatakan tadi. Biar saya tolong ringkaskan. Seperti anda cakap, ubat-ubat yang diberi oleh doktor sebenarnya hanya mengatasi masalah kesakitan ataupun masalah depresi ni semua untuk masa sementara. So, maksudnya ia bukannya satu rawatan keseluruhan yang sesuai untuk semua orang. Pharmaceutical sebenarnya dibuat daripada mengeluarkan sejenis compound yang boleh merawat sejenis masalah. Tapi itu bukan maksudnya ia mampu berfungsi secara efektif untuk setiap pesakit. Di manakala untuk tumbuhan seperti cannabis dan herba-herba lain yang ada banyak di dunia ini mampu merawat secara keseluruhan kerana dia kompaun yang terdapat dalam tumbuhan ini semua adalah sejenis kompaun yang serasi dengan tubuh badan manusia. So efeknya kepada tubuh badan manusia ialah secara natural, dan dia punya kesan untuk kesihatan pun lebih baik daripada perubatan pharmaceutical. Itulah sebabnya negara seperti Thailand, seperti India dan banyak lagi negara lain mengambilnya sebagai perubatan tradisional ataupun ayurvedik. So, inilah satu poin yang penting yang Encik MFA cakap tadi. Dan lagi satu, Encik MFA mula menggunakan cannabis daripada tahun 2000 selepas sebenarnya Encik Arif, ganja ni saya mula pakai atau saya telah diberi pakai dari tahun 1979 ketika saya baru baby lagi 5 bulan. So, pengalaman saya 41 tahun isap ganja atau guna pakai ganja ni. Isap ganja ni dalam 20 tahun, tapi mengguna pakai ganja ni 41 tahun. Dari sejak bayi lagi. Baik Cik. So, maksudnya Cik mula mengisap untuk rasa sakit badan selepas aksiden pada tahun 2000. Dan sejak itu Cik, saya memang rasa lebih baik, lebih sihat, boleh mengawal kesakitan
Dan tetapi pada waktu itu dan sampai sehingga hari ini, tumbuhan tersebut masih haram ataupun illegal dan memang susah terdapat. Yang membuatkan ramai orang yang pernah mencuba, walaupun mereka hanya mencuba sekali dalam kuantiti sedikit, mereka ditangkap oleh pihak polis ataupun pihak berkuasa lain seperti AADK dan sebagainya dan dimasukkan ke dalam penjara. So boleh tak Cik ceritakan sedikit pengalaman Cik yang pernah masuk penjara, sebagai orang kat sana yang orang Malaysia, rakyat Malaysia yang tak pernah tahu apakah suasana penjara itu. Mungkin mereka boleh faham dengan lebih sikit kalau Cik. Pada tahun lepas saya terlibat dalam, secara tidak langsung saya terlibat dalam satu pergaduhan. Dalam pergaduhan ni saya telah dituduh, dianiaya oleh tuan tanah dan orang-orang sekelintir orang ni untuk kenakan saya. Dan apabila saya telah dituduh dan saya kurang memiliki wang untuk menjamin diri saya, so saya telah dihantar ke penjara Sungai Buloh. Bila sampai di penjara Sungai Buloh, di situlah saya tahu tinggi rendahnya dunia ni, dunia dan langit ini ke apa semua saya belajar di sana. Di mana dalam penjara ada jual tembakau, dalam penjara ada jual ganja, dalam penjara ada syabu, ada fik, ada kokain, ada heroin dan segala-galanya. Semua benda dadah boleh didapati di dalam penjara Sungai Buloh dan mana-mana penjara di Malaysia. Kecuali apa yang seorang lelaki nak, perempuan ni tak dapat. Kecuali perempuan ni tak dapat. Kalaulah kita dapat jambu ke, macam aqua ke, ondan ke, bolehlah. Tapi selain daripada perempuan dan benda ni, semua benda-benda jahat boleh didapati di penjara Malaysia. So apabila orang di luar ni isap ganja dan sebagainya, polis, AADK tangkap dan menghukum. Dan apabila saya masuk ke penjara Sungai Buloh, saya dapati penjara penuh, cramp, terlampau banyak orang jalan, di mana dalam bilik saya ada 8 orang dan melebihi kapasiti maksimum tu sendiri. So di mana saya dapati orang-orang yang duduk di dalam penjara ni adalah kebanyakannya orang menunggu perbicaraan atau disebut tahanan reman. Okey, di mana kebanyakan tahanan reman ni adalah orang-orang penagih dadah tegar dan juga pengguna ganja. Dan disebabkan ini penjara Malaysia hari ini penuh, melebihi populasi yang sepatutnya, dan we are losing a lot of money. Kita hilang banyak duit dari segi kos-kos menjaga banduan-banduan ni, Cik Arish. Ya, terima kasih Cik MFA. Sebenarnya betul apa Cik cakap. Seperti di Thailand juga ada masalah sama, di mana penjara terlalu penuh dengan ramai sangat banduan. Di Malaysia statistiknya pada hari ini, penjara kita daripada 42 penjara yang terdapat di Malaysia sepatutnya mampu menampung 45,000 orang. Tetapi pada hari ini kita mempunyai lebih kurang 66,222 banduan yang terdapat yang berada di dalam penjara pada hari ini. So itu bermaksud semua penjara yang sepatutnya hanya boleh menampung 1 hingga 2 orang terpaksa menampung 5 hingga 10 orang pada hari ini, supaya mereka boleh menyimpan individu-individu yang tertuduh ni di dalam penjara. Dan mengikut statistik yang betul yang pernah disuarakan di parlimen, iaitu 56% daripada semua banduan yang terdapat dalam penjara ialah banduan yang terlibat dengan kes-kes dadah, yang termasuk yang paling utama ialah kes opioid ataupun morfin, heroin dan sebagainya. So bagi pihak masa dan juga untuk membantu rakyat Malaysia dan juga kerajaan, kami rasa yang edukasi adalah cara paling efektif yang utama yang kita perlu praktikkan, supaya rakyat faham apakah perbezaan penggunaan dadah yang berlainan, dan juga bukan meletakkan mereka sebagai penjenayah, sebab penjenayah seperti pembunuh dan sebagainya memang patut diasingkan daripada rakyat. Tetapi bila ia melibatkan dengan satu penggunaan individu ataupun satu masalah penggunaan, sebab itulah
undang-undang mengatakan penyalahgunaan dadah. Maksudnya mereka menggunakan dengan cara yang salah. Kalau mereka diedukasi dengan betul, mereka mampu faham apakah cara penggunaan betul, dan juga boleh didaratkan ataupun ditujukan kepada perubatan yang lebih sihat, seperti contoh tumbuhan cannabis yang kini diguna di banyak negara. So, Encik Fan, sorry. Sebelum kita tamatkan interview kita pada hari ini, berdasarkan pengalaman anda, apakah perubatan cannabis ini sesuai untuk masalah kemurungan yang anda hadapi? Apakah pendapat anda? Dalam masa 20 tahun ni, saya tahu bahawa memang sukar untuk mendapat perubatan ini, dan bukannya setiap hari anda boleh mengambilnya, tetapi dalam beberapa kali yang anda mengambilnya, apakah perbezaan dan bolehkah ia membantu untuk mengatasi masalah kemurungan? Sebenarnya ganja ni adalah satu ubat atau herba yang terbaik untuk depression, atau kita juga kenali sebagai antipsychotic medicines, dan ianya terlalu baik untuk penyakit epilepsi, sawan babi. Di mana saya cakap awal tadi, accident. Apabila selepas accident tu, impact kepala accident dan sebagainya, kadang-kadang apabila saya terlampau tekanan atau menjadi sesuatu masalah, saya boleh mendapat sawan. Apabila saya mendapat sawan, doktor mengatakan saya kena makan ubat epilepsi. Ubat epilepsi yang saya makan ni memberi saya banyak side effect. Bila saya makan ubat ni, saya tak boleh pergi kerja, saya tak boleh cari makan, saya tak boleh menjaga bayi saya, baby saya tak boleh concentrate dan sebagainya. Tapi apabila saya menggunakan pakai ganja, saya rasa cergas, saya rasa cerdas, saya rasa sehat, saya boleh buat kerja, saya boleh jaga anak-anak saya boleh menjalankan tugas, saya boleh menunggang motorbike saya sekarang, Encik Arish. So saya boleh keluar. Apabila saya tak makan ubat saya, apabila saya tak isap ganja, saya makan ubat-ubat doktor ni, saya akan duduk setempat macam ni. Dan Encik Arish pun pernah jumpa saya akan duduk setempat. So rasanya ganja ni, saya rasa sudah tiba masanya untuk kerajaan Malaysia. Sebab saya pun dah 20 tahun isap ganja ni. Alhamdulillah Ta'ala, Alhamdulillah sampai sekarang saya tak pernah sekali pun ditangkap, dituduh memiliki ganja ke, atau ujian air kencing saya ke, saya tidak pernah. Sebab saya tahu membawa diri saya, Encik Arish, dan saya tak bukan jenis lepak sini tadi. Tapi cuma saya nak sampaikan kat luar sana ialah masyarakat kita. Masyarakat kita perlu belajar. Apabila kita belajar, kita baru dapat banyak ilmu. Cuba bezakan ganja dan dadah. Ganja ini adalah sejenis tumbuhan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia, binatang, macam tu juga Allah ciptakan ganja. Okay? Dan seperti dadah ni, dadah ni diciptakan oleh manusia. Dadah yang diciptakan oleh manusia ni mempunyai ketagihan, side effect yang lebih tinggi. Seperti mana ubat-ubat yang dicipta oleh doktor-doktor di hospital ni mempunyai side effect dan sebagainya. Tapi ganja ni, saya pernah isap 10 balut sehari, saya pernah isap 20 balut sehari, saya pernah isap sebalut sehari. Kadang-kadang saya langsung tak pernah isap seminggu, sebulan, setahun pun ada. Ganja ni tidak mendatangkan sebarang jenis ketagihan, tidak menjadikan seseorang itu menjadikan agresif. Orang yang agresif, kalau bagi dia isap ganja sebatang, dia dah jadi lembut macam kucing. So saya harap Encik Arish, marilah kita sama-sama doa, kita meminta kerajaan dan minta Majlis Raja-Raja Melayu kita yang di-Pertuan Agong, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Ketua Polis Negara dan Ketua Pengarah AADK, bukalah minda anda. Sampai bila anda nak menyeksa generasi muda dan juga pesakit-pesakit di Malaysia seperti saya dan banyak orang di luar sana? Anda semua menyuruh kami menggunakan ubat-ubat yang di mana ubat-ubat kimia yang dinamakan drugs sebenarnya. Apabila orang menunjukkan ubat doktor pada saya lihatnya sebagai drugs. Apabila saya melihat ganja ni, saya lihatnya sebagai ubat, herba. So,
untuk masyarakat kat sini, cubalah buka minda, jangan keji seseorang yang isap ganja. Okey, seseorang yang isap ganja ni bukan penjenayah. Okey, lagi satu, saya harap ganja ni diberi masa untuk membuat kajian penanaman, dan ia juga boleh mendatangkan keuntungan yang besar kepada pengusaha dan juga kerajaan dari segi cukai dan sebagainya. Encik Ali. Terima kasih Cik MFA. Sebenarnya betul cakap Cik, kami ingin tunjukkan video ni dan juga video edukasi ini kepada semua rakyat Malaysia, dan ingin mohon simpati dan juga keprihatinan daripada Majlis Raja-Raja ataupun Yang di-Pertuan Agong untuk memberi laluan untuk kajian. So lagi sekali kita ingin nyatakan di sini pihak masa dan juga rakyat-rakyat seperti Encik MFA, seperti Ira Izora, perempuan 2 tahun yang mempunyai tumor di otak, dan juga ramai lagi pesakit-pesakit di Malaysia ni yang kini memberanikan diri untuk keluar untuk menceritakan kebenaran kepada rakyat dan juga kementerian dan juga raja-raja, supaya kita dapat memberi kebenaran apakah yang tengah berlaku di dunia sekarang, di negara sekarang, di mana perubatan cannabis mampu membantu buat macam-macam masalah kesihatan, tetapi aksesnya tidak diberi secara sah ataupun halal. Dan kami amat mengharapkan bahawa negara Malaysia dapat membuka laluan untuk kajian di mana kita boleh buktikan apakah kesan sebenarnya menggunakan cannabis ke atas otak dan juga kesihatan badan. Dan dengan fakta-fakta saintifik seperti ini, barulah kita boleh membuat keputusan seterusnya untuk mengubal undang-undang dan juga untuk membantu pesakit-pesakit di Malaysia yang betul-betul memerlukan perubatan ini demi kesihatan dan untuk kehidupan mereka. Seperti Ira Izora yang kalau beliau tidak mengambil perubatan cannabis, beliau terpaksa terlantar di atas katil hospital dan juga mungkin hilang nyawa disebabkan oleh penyakit beliau. So dengan ini kami lagi sekali ingin berterima kasih kepada anda semua untuk sokongan anda, dan juga ingin meminta bantuan daripada pihak kerajaan ataupun pihak raja-raja yang mungkin menonton video ini untuk membantu membuka laluan untuk kajian. So terima kasih semua orang, dan jumpa lagi di episod seterusnya. Bagi mereka yang mempunyai apa-apa soalan, sila tinggalkan di ruangan komen di bawah dan kita akan jawab secepat mungkin. Encik MFA, ada apa-apa lagi yang ingin tak ada. Saya cuma meminta semua rakyat Malaysia, marilah kita sama-sama mengkaji semula, dan tak salah untuk mengkaji. Salahnya ialah mengkeji tanpa tidak tahu ujung pangkal. Itu sahaja. Alright, terima kasih dan jumpa lagi.